Menerusi beberapa video yang dikongsi di laman sosial, kelihatan dua beradik istimewa ini berjaya meraih tontonan dari warga maya lebih dari 11 juta dengan keletah yang mencuit hati. Muhammad Haziq Apendi, 10 tahun dan adiknya Farzana Husna Apendi, 7 tahun telah didiagnos dengan sindrom microcephaly sejak dalam kandungan lagi. Sindrom ini merupakan keadaan di mana saiz kepala bayi lebih kecil dari normal kerana otak tidak berkembang dengan baik. Mempunyai 4 cahaya mata, Farzana Rasul 43 tahun dan Apendi Yusuf 49 tahun redha dengan ketentuan ilahi atas ujian ini. Walaupun pada mulanya agak sedih dan sukar menerima kenyataan, namun mereka mula bangkit demi anak-anaknya. Malah, Farzana dan suaminya menganggap anak-anak istimewanya sebagai hadiah terindah yang dikurniakan Allah. Ya, itu dia. Kami sangat bertuah sebenarnya. Inilah gerangan berdua yang memang ceria saja kalau kita tengok, memang menceriakan saja. Kita perkenalkan silakan. Kita bersama dengan Encik Apendi Yusuf, bapanya, dan juga kita bersama dengan Puan Farzana Rasul, ibunya. Ini yang viral kat TikTok ni, selalu update anak-anaknya punya kereta. Dan juga kita ada adik Haziq dan juga adik Husna. Nama penuhnya Muhammad Haziq Apendi dan juga Farzana Husna. Alhamdulillah bersama dengan kami. Terima kasih kan sudi bersama kami semuanya. Terima kasih juga sebab sudi jemput. Betul. Mungkin kita boleh mulakan dengan bapanya terlebih dahulu. Perkongsian berkaitan dengan dua adik-beradik ni, apa khabarnya sekarang? Kisahnya dah masuk sekolah ya sekarang kan? Dah. Silakan. Sekarang dah berapa minggu sekolah ni. Alhamdulillah. Okeylah, tak adalah dia punya ni macam biasa je dia punya perjalanan dia. Haziq dah start sekolah dulu. Betul tak? Jadi kita nampak sekarang ni video yang paling seronok dia. Haziq dia dah macam tahu dah apa tanggungjawab dia tahu. Dia dah pimpin tangan adik dia siap-siap kan sebelum masuk sekolah lagi. Itu antara didikan Puan jugalah saya kira. Apa yang selalu dipesan dekat Haziq ni? Selalu bila macam contoh nak masuk pergi sekolah tu kan, ayah dia selalu pesan, Haziq jaga adik, kalau nak masuk kelas pimpin tangan. Macam itulah. Dia excited tengok muka abang dia dekat TV tu. Dia masuk TV. Okey. Kalau tak keberatan Encik Apendi, kalau nak dikongsikan sebenarnya kondisi mereka ni bagaimana? Mungkin di kalangan penonton kami sendiri pun masih belum mengetahui sebenarnya apa kondisi mereka berdua ni. Sekarang ni dia ikut doktor lah. Dia ada permasalahan dengan dia punya ni lah. Kepala dia dengan otak dia, perkembangan dia lambat dengan tu. Jadi dia sekolah pun ikut dia punya itulah, cara dia lah, dia punya tu kan. Kemampuan dia lambatlah kemampuan dia. Ya, kondisinya. Dia tak berapa ni sangatlah. Tapi orang kata dia punya daripada segi perangai ke tu semua dia sama je macam anak-anak yang biasa lah. Okey. Cuma lambat sedikit lah. Cuma lambat sikit. Dia punya apa yang perlu diberi perhatian lebih bila dah masuk sekolah ni? Mungkin dalam kalangan ibu bapa di luar sana ada anak-anak yang begini juga ya, istimewa keadaannya. Jadi mungkin boleh berkongsi bagaimana untuk mempersiapkan mereka, apa fokus utama untuk bagi mereka ni ready untuk pergi sekolah. Kalau macam Haziq dengan Husna ni, kita macam persediaan dia tu macam contoh kalau kita hantar dia tu kita kena macam dia ni banyak ragam sikit lah. Sebab dia manja sikit kan. Dia manja. Yang mana satu, dua-dua ke? Husna lebih manja. Dia macam banyak perangai dia bila dah sampai sekolah tu kan dia buat macam keras je, dia tak nak keluar daripada kereta. So kita kena pujuk dia. Haziq nak jumpa Husna nak jumpa cikgu kan, cakap macam tu kan, pujuk dia, nanti dia okeylah. Kalau Haziq dia tak kisah, dia tak banyak ragam. Kalau pergi sekolah tu macam orang kata dia ikut je. Macam gitu. Dia tahulah kan dia abang. Betul tak? Dia abang, dia kenalah jaga adik dia. Dan nampak excitednya nak pergi sekolah tu. Betul. Puan, kalau nak dikongsikan ketika membesarkan sekarang usianya berapa kalau boleh? Kalau Husna 7 tahun, Haziq 10 tahun. 10 tahun dan 7 tahun, dan mereka anak ketiga dan keempat kan? Betul. Okey, cabaran ketika membesarkan sebab yalah kali pertama dapat Haziq, kemudian dengan Husnanya mungkin ada progres di situ. Kalau macam Husna, dia punya kerenah tu dia tak banyak sangat sebab dia memang sangat-sangat manja. Kalau macam Haziq dia banyak ragam sikit. Dia macam nak kena perhatian. Kalau macam contoh kita tak
macam kurang perhatian dekat dia, dia akan memberontak. So bila dia memberontak, dia akan jadi macam dia suka macam gigit tangan dia lah, lepas tu dia akan hentak kepala dia lah. Tapi kita kena kawal dia lah. Kita senantiasa kena pantau. Kita nampak mereka berdua daripada dalam bilik makeup lagi tadi memang manja betul dengan ayahnya. Ya, betul. Sangat manja dengan ayahnya. Apa mungkin, yelah, kita tahulah ayah kan mestilah dengan anak-anak itu memang tak dapat nak dipisahkan. Tapi karakter Encik Apindi ni pun mungkin sangat penyabar orangnya ya. Dia tak suka marah. Dia tak suka marah. Kan? Sebab tu saya anak-anak dapat nampak lah daripada situasi tu. Jadi yang tegas ni yang maknya lah. Mak dia lah jadi singlenya. Yang buruk-buruk memang kat kita. Yang buruk-buruk memang kat kita. Bukanlah buruk tau. Memang kena ada begitulah kan sebab ayah sebab ni ayah memang jarang nak marah apa semua, ikut je apa yang macam Haziq dengan Husna ni kan, dia ikut je macam tu. Yalah kan. Okey, kita dapat tahu yalah, selain daripada tanggungjawab ibu bapa, adik-beradik yang lain juga main peranan yang penting ya untuk bantu adik Haziq dan juga adik Husna. Macam mana mereka nak sesuaikan diri, menerima dengan pada peringkat usia yang awal bahawa mereka juga ada tanggungjawab untuk menjaga adik-adik ni? Macam abang-abang dia lah maksudnya. Macam kita memang dah didik dia, macam kita cakap macam dengan kakak salah abang, kena jaga adik-adik sebabnya diorang tak tahu apa-apa sebab diorang istimewa macam tu kan. So sebagai abang dengan kakak dia tu kena lebih lah ambil perhatian lah. Okey, saya cuba nak memahamkan berkenaan kondisi mereka Cik Apindi kan. Maksudnya mereka ni lambat dari sudut percakapan ataupun perilakunya bagaimana? Cakapan pun ni memang cakap memang lambat pun. Dia satu-satu je lah dia boleh panggil ayah. Sepatah-sepatah lah. Makan macam tu je lah. Okay. Dia punya... Tapi dari sudut perilaku... perilaku pun sama juga. Dia memang lambat sikit. Dia banyak kata... memang tak berapa ni sangatlah. Berbandingkan dengan yang normal kan. Dan perkembangan mereka akan beransur baik beransur sikit-sikit. Kadang-kadang dalam satu hari, 2 hari tu dia satu hari tu dia satu benda dia buat. Satu dia macam tu je lah. Dia tak apa sekaligus ni. Kadang cakap tu satu-satu dia. Okey, baik. Okey, siapa nak nyanyi? Siapa nak nyanyi? Jom, nak nyanyi satu lagu? Dia suka, dia sangat teruja dengan AC Mizal. Okey. Apa kata jadi macam Datuk AC Mizal. Tu Mela, kita nak dengar. Boleh tak? Siapa yang boleh menyanyi? Haziq, dia nak tengok kat situ. Husna boleh? Husna boleh bercakap? Nak menyanyi? Nyanyi lagu? Lagi? Nyanyi lagu apa tu? Oh, McDonald had a farm. Cuba nyanyi lagu tu. Sebab nyanyi. Lagi? Na. Husna tengah tengok apa tu? Dia tengah tengok kartun. Dia cuba nak nyanyikan lagu tu. Okey. Joget je lah. Okey, saya nak tanya, macam dua-dua ni memang sangat sensasi di TikTok lah. Ni kerja maknya lah ni kan? Kan, dah glamour ya. Ayahnya tahu tak? Ayahnya tahu tak? Maknya memang selalu berkongsi di TikTok. Tahu. Jadi macam mana reaksi orang Puan bila melihat? Sebab saya tengok komen memang ramai yang akan sokong, sangat, suka. Betul. Sebenarnya mereka lagi popular dari kami ni. Pada mulanya akak sebenarnya dia macam saja suka, memang tak reti pun nak buat apa. Betul, kan. Saja sesuka. Lepas boleh nampak semua lagu sama je saya tengok. Memang tak reti apa. Betul, saya tengok. Ya, betul. Dia bagi live tau. Lepas tu kan saja sesuka ambil dia orang punya aktiviti apa semua. Tak sangka pula benda tu jadi macam perhatian viral. Ramai. Dan sokongan orang ramai tu yang bagi semangat lah. Betul-betul. Okey, kita nak minta juga Puan mungkin nak sampaikan sepatah dua kata kepada mereka di luar sana, bagi kekuatan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang menghadapi situasi yang sama ataupun tak sama pun, macam mana pun kita ada cabaran tersendiri. Kan sebagai ibu ayah untuk membesarkan anak-anak ni. Silakan. Sebenarnya memang membesarkan dia orang ni, anak-anak istimewa ni memang banyak sangatlah cabaran kan. Tapi kita kena redha. Bila kita redha, insya-Allah kita akan kuat. Lepas tu kita terima je apa, tak kisahlah kalau pandangan orang tu macam orang kata buruk ke apa ke, tak apa, abaikan. So kalau kita macam ambil orang kata ambil benda tu terlalu ambil peduli, so kita tak boleh nak ni tahu, kita jadi akan down apa semua kan. Jadi abaikan apa orang cakap, anggap je kita ni insan terpilih. Masya-Allah, alhamdulillah. Betul. Saya ada satu kisah nak kongsi sikit je, ringkas je. Anak saya dia memang tak berapa suka pergi sekolah, baru
play school lah, 4 tahun. Saya tunjuk video kedua-duanya ni. Pergi sekolah dengan senyuman, seronok, happy. Dan dia terus nak senyum pergi sekolah pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga ini juga menjadi inspirasi kan sebab kepada... ini memang kecil tapi sangat besar impaknya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Apindi, Encik Puan Ifazana, Adik Haziq dan juga Adik Husna pastinya. Bapaknya sibuk jaga anak je. Yelah. Okey, lepas ni boleh menyanyi ya Husna. Bye Husna. Bye-bye semua. Bye-bye dekat kamera. Bye-bye semua. Ini peminat-peminat Haziq dengan Husna ni. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak dan juga kita ucapkan yang terbaik pada kalian berdua.